Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Hamidah selaku pensyarah bagi subjek kajian tindakan dalam pendidikan dan seterusnya kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu proposal kajian tindakan. Baik, sebelum saya meneruskan pembentangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri iaitu Ahmad Syafiq bin Dahlan. Yang kedua, Muhammad Hafizul. Yang ketiga, Muhammad Rushdiyuddin. Yang keempat, Muhammad Muzakir. Baik. Seterusnya, kumpulan kami telah memilih tajuk kajian iaitu penggunaan teknik mudah jawi bagi meningkatkan kemahiran mengeja, menulis dan membaca jawi di kalangan murid tahun 5. Berikut merupakan senarai kandungan yang terdapat di dalam proposal kajian tindakan kumpulan kami. Yang pertama sekali, abstrak. Untuk penulisan abstrak, berikut merupakan isi-isi ataupun poin yang terdapat di dalam penulisan abstrak kajian tindakan kumpulan kami. Yang pertama sekali, nama intervensi. Teknik mudah jawi akan diperkenalkan bagi mengatasi masalah tahap penguasaan mengeja, menulis dan membaca tulisan jawi di kalangan murid tahun 5. Yang kedua, tujuan kajian. Kajian dibuat adalah untuk mengenal pasti masalah penguasaan jawi bagi murid tahun 5 di sebuah sekolah. Yang ketiga, fokus kajian. Untuk fokus kajian, murid tahun 5 yang mempunyai tahap penguasaan jawi yang lemah. Yang keempat pula, pengumpulan data. Data-data akan dikumpul melalui ujian mengeja dan menulis jawi. Yang kedua, melalui latih tubi dalam kelas. Dan yang ketiga, melalui pemerhatian serta temu bual bersama murid di dalam kelas. Seterusnya, untuk kumpulan sasaran, kami telah memilih 20 orang murid tahun 5 yang mana murid tersebut terdiri daripada 12 orang murid perempuan dan 8 orang murid lelaki. Untuk isi yang seterusnya iaitu tinjauan awal. Tinjauan awal yang dilakukan oleh pengkaji mendapati masih ada murid tahun 5 yang lemah dalam penguasaan kemahiran mengeja, menulis dan membaca tulisan jawi. Tinjauan awal juga mendapati murid menghadapi masalah seperti ketidakpastian dalam penulisan huruf jawi, kesukaran dalam mengingat, kesukaran mengecam suku kata dan kekurangan minat dalam mempelajari mata pelajaran jawi. Seterusnya, untuk pelaksanaan kajian. Dalam pelaksanaan kajian, 3 kaedah ataupun aktiviti akan diperkenalkan dalam intervensi ini. Yang pertama sekali, kaedah rakan bantu rakan yang mana guru melantik rakan yang mempunyai kemahiran ataupun rakan yang mempunyai pengetahuan yang lebih sikit daripada rakan-rakan yang lemah untuk membantu rakan mereka yang lemah menguasai tulisan jawi. Untuk kaedah yang kedua, kaedah kaimbas dan carta jawi rumi yang mana dalam kaedah ini guru menyediakan kaimbas yang mana kaimbas tersebut mempunyai perkataan ejaan jawi yang memerlukan ejaan yang tersendiri. Dan untuk carta jawi rumi, pengkaji menyediakan satu carta yang mana carta tersebut terdapat ejaan rumi dan juga ejaan jawi yang tepat. Dan kaedah yang ketiga, kaedah huruf berwarna. Dalam kaedah ini, pengkaji cuba membezakan warna huruf, iaitu untuk huruf vokal, pengkaji menggunakan warna yang berbeza dengan huruf konsonan. Kaedah ini akan dilakukan sepanjang 3 bulan tempoh kajian dijalankan. Aktiviti ini akan dijalankan selama 1 jam setiap kali ada kelas bersama guru yang terlibat. Baik, yang terakhir sekali untuk dapatan kajian. Kajian ini dijangka mampu meningkatkan tahap kemahiran mengeja, menulis dan membaca tulisan jawi di kalangan murid tahun 5.
Seterusnya, kita akan lihat refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Untuk refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas, pengkaji mendapati murid-murid tahun 5 tidak mampu skor markah dalam ujian jawi dan pengkaji juga mengesan murid-murid tahun 5 mempunyai penguasaan lemah terhadap tulisan jawi. Pengkaji merasakan mungkin ada yang tidak kena dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, berkemungkinan daripada penyampaian yang tidak sesuai, penggunaan laras bahasa yang tinggi ataupun cara pengajaran yang tidak mampu menarik minat murid di dalam kelas. Pengkaji juga turut bertanyakan kepada guru-guru yang pernah mengajar mata pelajaran jawi tahun 5 berkenaan masalah ini. Ternyata masalah yang dihadapi oleh pengkaji bukanlah sesuatu yang baharu, tetapi sesuatu yang telah lama berlaku, cuma tidak ada tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah ini. Kesan daripada masalah-masalah yang dihadapi oleh murid juga turut menjejaskan peratusan markah dalam ujian mereka. Seterusnya, antara kelemahan dalam tulisan jawi yang dihadapi oleh murid tahun 5 ialah yang pertama sekali, ketidakmahiran murid-murid untuk menukar perkataan pinjaman. Yang kedua, lemah dalam mengeja jawi. Yang ketiga, gagal untuk membaca tulisan jawi dengan lancar. Dan yang keempat, penggunaan gaya penulisan jawi yang tidak tepat. Seterusnya, pengkaji juga mengesan bagaimana pandangan murid terhadap tulisan jawi. Ada murid yang menganggap bahawa tulisan jawi tidak penting dan senang. Walaupun begitu, masih ada lagi sebahagian murid yang keciciran walaupun sudah menduduki tahun 5. Jadi, berdasarkan isu-isu di atas, pengkaji terpanggil untuk membina satu intervensi yang dinamakan sebagai teknik mudah jawi sebagai inisiatif untuk meningkatkan penguasaan murid dalam tulisan jawi. Terusnya, untuk fokus kajian. Fokus kajian untuk proposal kajian tindakan kumpulan kami. Yang pertama sekali, murid-murid tahun 5 yang bakal menduduki ujian di sekolah, khususnya ujian penilaian kelas KAFA UPKK. Yang kedua, kajian tindakan yang akan dijalankan ini adalah berfokus untuk meningkatkan kemahiran mengeja, menulis dan membaca tulisan jawi, kemahiran menukar ejaan rumi kepada ejaan jawi dan kemahiran membina ayat. Seterusnya, penekanan khas diberikan kepada murid-murid tahun 5 yang tidak menjawab langsung soalan jawi dalam peperiksaan awal tahun dan peperiksaan pertengahan tahun, terutamanya bahagian menukar ejaan rumi kepada ejaan jawi. Yang kedua, penekanan juga turut diberikan kepada murid-murid tahun 5 yang lemah dalam kemahiran mengeja, menulis dan membaca tulisan jawi. Dan yang ketiga, penekanan khas juga turut diberikan kepada murid-murid tahun 5 yang sering menjawab dengan jawapan yang kurang tepat. Untuk objektif dan persoalan kajian, berikut merupakan objektif kajian bagi penulisan proposal kumpulan kami. Terdapat 4 objektif kajian. Yang pertama sekali, mengenal pasti tahap kefahaman dan kemahiran murid tahun 5 dalam menukar perkataan rumi kepada ejaan jawi yang tepat. Yang kedua, menilai tahap kefahaman dan kemahiran murid tahun 5 dalam menulis dan mengeja perkataan jawi. Objektif yang ketiga pula, untuk menentukan intervensi yang sesuai bagi mengatasi masalah kemahiran murid mengeja, menulis dan membaca jawi bagi tahun 5. Dan objektif yang terakhir, melaksanakan intervensi teknik mudah jawi kepada murid tahun 5 yang lemah dalam mata pelajaran jawi. Seterusnya, baik, untuk persoalan kajian pula, kumpulan kami telah menyenaraikan 4 persoalan kajian. Yang pertama sekali, apakah tahap kefahaman dan kemahiran murid tahun 5 dalam menukar perkataan rumi kepada ejaan jawi yang tepat? Persoalan yang kedua, apakah tahap kefahaman dan kemahiran murid tahun 5 dalam menulis dan mengeja perkataan jawi? Persoalan yang ketiga pula, apakah intervensi ataupun tindakan yang sesuai bagi mengatasi masalah kemahiran murid mengeja dan menulis jawi bagi tahun 5? Dan persoalan yang terakhir, bagaimanakah intervensi teknik mudah jawi yang akan dijalankan mampu meningkatkan tahap kefahaman
dan kemahiran mengeja, menulis dan membaca murid tahun 5 yang lemah dalam mata pelajaran Jawi. Sekian sahaja daripada saya. Untuk pembentangan seterusnya, saya menyerahkan kepada sahabat saya. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada rakan pembentang. Okey, saya akan teruskan kepada poin seterusnya, iaitu sasaran kajian. Okey, kajian ini telah melibatkan 20 murid tahun 5, iaitu terdiri daripada 2 murid perempuan dan 8 murid lelaki. Sasaran kajian ini dipilih berdasarkan tahap penguasaan Jawi yang lemah dalam kemahiran mengeja, menulis dan membaca Jawi yang kurang memuaskan. Selain itu, murid yang dipilih menjadi sasaran kajian juga menunjukkan minat yang kurang terhadap mata pelajaran Jawi dan juga telah dipilih menerusi ujian khas soal jawab guru bersama murid, pemerhatian guru terhadap cara murid menjawab soalan peperiksaan dan reaksi murid apabila bersemuka dengan jenis soalan Jawi. Okey, seterusnya kita akan pergi ke poin seterusnya, iaitu cadangan tinjauan awal dan penilaian. Okey, tinjauan awal telah dijalankan bagi mengenal pasti murid sasaran dan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid sasaran. Selain itu, ia bertujuan untuk memahami permasalahan yang timbul dengan lebih mendalam. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada metod-metod yang digunakan bagi mengumpul dan mengutip data. Okey, metod pertama iaitu menerusi ujian khas menjawab soalan dengan jawapan yang disediakan. Okey, dalam metod pengumpulan data ini, guru telah menyediakan satu ujian khas kepada murid-murid sasaran, yang mana ujian khas tersebut mengandungi soalan aneka pilihan jawapan, iaitu soalan berbentuk objektif. Guru akan dapat menilai tahap kefahaman dan tahap kemahiran membaca tulisan Jawi murid yang memainkan peranan penting dalam kemahiran menulis dan mengeja. Okey, kita beralih pula kepada metod seterusnya, iaitu menerusi latih tubi dalam kelas harian biasa. Metod pengumpulan data ini memerlukan guru untuk menyediakan latih tubi kepada murid-murid sasaran pada setiap akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, di mana latih tubi ini berfokuskan kepada kemahiran menulis Jawi, mengeja dan menukar ejaan Rumi kepada ejaan Jawi yang tepat. Okey, beralih pula kepada metod seterusnya, iaitu temu bual bersama murid sasaran. Memerlukan guru untuk berbual bersoal jawab dengan murid bagi mengetahui apakah sebab yang menyebabkan mereka lemah dan tidak mampu menguasai Jawi dengan tahap yang sesuai dengan umur mereka. Okey, kita beralih pula kepada proses pengumpulan data, di mana proses pengumpulan data ini menggunakan kaedah sebelum, semasa dan selepas. Okey, kita pergi kepada proses pertama, iaitu menjalankan ujian. Iaitu pada sebelum, di mana guru menyediakan set soalan kepada murid bagi menilai tahap kemahiran murid sebelum intervensi dijalankan. Okey, kita beralih pula kepada semasa. Murid diberikan tempoh masa untuk menjawab. Set soalan yang murid hendaki menjawab mengandungi 20 soalan yang memfokuskan kepada penulisan Jawi. Manakala selepas, menerusi kaedah ujian khas, hanya 1/3 murid sahaja yang dapat skor markah lulus dalam ujian khas yang disediakan oleh guru. Antara kelemahan yang dapat dikesan ialah murid sangat lemah pada bahagian menukar huruf Rumi kepada huruf Jawi. Okey, kita beralih pula kepada proses kedua, iaitu latih tubi. Sebelum, pada akhir setiap pengajaran dan pembelajaran, guru akan memberikan latih tubi ringkas untuk mengesan dan menilai tahap kefahaman terhadap tulisan Jawi. Okey, semasa. Ia mengandungi 5 soalan yang menekankan kemahiran murid untuk menukar tulisan Rumi kepada tulisan Jawi dengan tepat. Selepas, guru telah menyimpulkan bahawa hanya 30% sahaja yang dapat menyelesaikan latih tubi yang disediakan. Selain itu juga, murid juga dikesan tidak mampu menyelesaikan latih tubi yang disediakan berpunca daripada tahap penguasaan kemahiran membaca tulisan Jawi yang lemah. Beralih pula kepada proses ketiga, iaitu proses temubal. Sebelum, guru menyediakan 5 soalan ringkas berkaitan kemahiran membaca tulisan Jawi, kemahiran menukar ejaan Rumi kepada ejaan Jawi,
kemahiran mengecam huruf Jawi dan huruf Rumi, kemahiran mengecam suku kata Jawi, dan kemahiran mengenal huruf waka dan kosana Jawi. Okey, semasa guru telah menanyakan beberapa soalan kepada murid. Selepas, guru dapat mengesah pelbagai masalah yang berkaitan dengan penguasaan Jawi murid tahun 5. Antaranya, ada murid menyatakan lemah tahap pengecaman huruf Jawi. Ada juga murid yang menyatakan bahawa mereka tidak dapat membezakan huruf Jawi yang sama dari segi bentuk. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada tindakan atau intervensi yang dicadangkan, iaitu teknik mudah Jawi. Okey, tindakan atau intervensi pertama iaitu kaedah rakam bantu rakan. Guru akan membentuk kumpulan kecil dan tiap-tiap kumpulan akan mempunyai seorang ketua kumpulan. Dalam kumpulan tersebut, ketua akan membimbing dan berkongsi pengetahuan mereka dengan murid yang lemah Jawi. Selain itu, tugas ketua juga adalah untuk memastikan arahan yang disampaikan oleh guru difahami dan dikuasai sepenuhnya oleh anak buah mereka. Okey, seterusnya adalah kaedah kad imbas dan carta Jawi dan Rumi. Guru akan memberikan satu set kad imbas beserta sehelai carta Jawi dan Rumi kepada setiap orang murid supaya mereka dapat gunakan ketika menjalani intervensi ini. Setelah mereka selesai dengan tugasan ini, guru akan memberikan beberapa soalan yang berkaitan dengan kemahiran menukar ejaan dan kemahiran mengecam huruf Jawi untuk menilai tahap peningkatan murid dalam kemahiran menukar ejaan dan kemahiran mengecam huruf Jawi. Okey, kaedah seterusnya ialah kaedah huruf berwarna. Untuk menguasai kemahiran membaca tulisan Jawi, murid perlu mahir dalam mengenal pasti huruf waka dan huruf konsona dalam tulisan Jawi. Guru akan menerangkan bahawa huruf waka dalam tulisan Jawi hanya 3 huruf sahaja, iaitu huruf alif, waw dan ya. Untuk penggunaan huruf waw dan ya pada waka, guru memilih untuk mewarnakan dengan warna merah. Manakala penggunaan waw dan ya pada huruf konsona, guru memilih untuk mewarnakan dengan warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya akan menyambung bahagian cadangan penilaian. Cadangan penilaian kami terbahagi kepada 3. Yang pertama, ujian pasca tindakan. Yang mana ujian ini dilakukan setelah guru dan murid sasaran selesai terlibat dalam intervensi. Yang kedua, guru akan menyediakan beberapa set soalan yang mengandungi soalan berkaitan dengan kemahiran mengeja, menulis dan membaca tulisan Jawi. Yang ketiga, setelah selesai menjalani intervensi teknik mudah Jawi, murid akan diberikan soalan dan soalan tersebut perlu dijawab dengan tepat dan perlu diselesaikan dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh guru. Yang terakhir, murid-murid akan dikira menguasai sekiranya mampu menjawab 80% daripada soalan-soalan yang diberikan. Manakala murid-murid yang tidak menunjukkan peningkatan yang ketara akan dinilai kembali sebab kenapa murid tersebut tidak mampu menguasai dan tidak menunjukkan sebarang peningkatan dalam kemahiran mengeja, menulis dan membaca Jawi. Cadangan penilaian yang kedua, temubual pasca tindakan. Dalam temubual ini, guru melakukan temubual pasca tindakan bersama-sama murid sasaran. Yang kedua, setelah selesai menjalani intervensi dan ujian pasca tindakan, murid-murid akan ditemubual oleh guru. Dalam temubual ini, yang ketiga dalam temubual ini, guru akan bertanyakan soalan-soalan seperti adakah intervensi teknik mudah Jawi yang dijalankan memberi kesan terhadap penguasaan Jawi kamu? Yang kedua, bagaimanakah intervensi ini membantu kamu dalam kemahiran mengeja, menulis dan membaca tulisan Jawi? Apakah kaedah lain yang kamu rasa dapat membantu kamu? Dan seterusnya, adakah kamu berpuas hati dengan kaedah-kaedah dalam intervensi yang kamu jalani? Yang terakhir, soalan-soalan ini akan membantu guru memperbaiki kaedah yang akan digunakan pakai pada kajian seterusnya sekiranya kajian tersebut diperlukan. Cadangan penilaian yang ketiga ialah yang pertama, satu kaedah di mana guru akan memberikan tugasan berkumpulan mengikut kumpulan-kumpulan yang telah dibahagikan seperti pada kaedah intervensi yang pertama. Yang kedua, mengikut kumpulan-kumpulan tersebut, guru akan memberikan tugasan kepada murid-murid sasaran dan mereka akan diarahkan untuk menyelesaikan tugasan tersebut.
Sebagai contoh, tugasan yang diberikan guru meminta murid menyediakan satu folio ringkas dan padat mengenai apa yang murid faham berkaitan dengan tulisan Jawi. Yang ketiga, murid akan dianggap faham sekiranya murid mampu mengeja, menulis dan membaca tulisan Jawi dengan lancar. Yang terakhir, menerusi tugasan ini juga, guru akan dapat memantau tulisan, gaya penulisan dan cara menulis murid-murid sasaran. Seterusnya, iaitu jadual pelaksanaan kajian catagan. Di sini anda dapat lihat berikut merupakan catagan pelaksanaan kajian kami. Okey, yang ini adalah jadual ringkas seperti mana catagan itu tadi. Yang pertama, kami melakukan kajian tindakan, kami memaklumkan kajian tindakan kepada pentadbir, membuat perbincangan dan meminta tunjuk ajar serta pandangan dan saranan untuk menyediakan kajian ini pada 5 Februari. Yang kedua, mengenal pasti masalah dan mengumpul data awal pada 8 Februari. Yang ketiga, kami merancang tindakan kami pada 13 Februari. Yang keempat, kami menulis proposal kajian pada 16 Februari. Yang kelima, kami melaksanakan tindakan kaedah 1 pada 21 Februari dengan kaedah rakan bantu rakan. Yang keenam, membincangkan masalah yang timbul dalam kaedah 1 pada 28 Februari. Yang ketujuh, melaksanakan tindakan kaedah 2 pada 6 Mac, di mana dalam kaedah ini kaedah kad imbas dan carta Jawi dan Rumi. Yang ke-8, kami membincangkan masalah yang timbul dalam kaedah 2 pada 13 Mac. Yang ke-9, kami melaksanakan tindakan kaedah 3 pada 20 Mac, iaitu kaedah huruf berwarna. Yang ke-10, kami membincangkan masalah yang timbul dalam kaedah 3 pada 27 Mac. Yang ke-11, kami mengadakan ujian untuk mengesan tahap pencapaian murid pada 6 April. 12, refleksi kajian 13 April. Dan ke-13, kami selesai menulis laporan kajian pada 26 April. Seterusnya, okey, bismillahirrahmanirrahim. Terus kepada 9.0, iaitu anggaran kos dalam kajian tindakan untuk kali ini. Okey, di sini kami menyediakan 6 jenis bahan, yang mana bahan pertama adalah kertas A4, yang mana harga untuk kertas A4, harga seunit untuk kertas A4 ini adalah RM15. Kami menggunakan 2 rim kertas A4, jadinya jumlah untuk kertas A4 tu berharga RM30. Bahan yang kedua adalah kad imbas. Kad imbas, harga seunit bagi kad imbas adalah RM4.50. Kami menggunakan 4 set di sini. Jadi jumlah bagi kad imbas berharga RM18. Seterusnya, bahan yang ketiga yang digunakan dalam kajian ini adalah peng marker. Harga seunit bagi peng marker berharga RM4. Kami menggunakan 3 batang peng marker dan jumlah keseluruhan berharga RM12. Bahan yang keempat, kami menggunakan bahan photostat. Jumlah bagi bahan photostat tersebut berharga RM30. Bahan yang kelima adalah stapler dan dawai kokot, yang mana harga seunit bagi barang tersebut adalah RM3 dan jumlahnya pun RM3. Dan bahan yang keenam, iaitu bahan terakhir, adalah kertas A4 berwarna, yang mana harga seunit adalah RM60. Kami menggunakan 10 helai kertas A4 berwarna dan jumlahnya adalah RM6. Jumlah kos bagi hasil bagi kajian tindakan ini sebanyak RM99. Okey, seterusnya kita melihat kepada kesimpulan. Okey, yang pertama, kesimpulan yang dapat dibuat dalam kajian tindakan kali ini adalah dapat menjelaskan bahawa tahap penguasaan Jawi murid berada pada tahap yang lemah, yang mana akan memerlukan kepada satu langkah tindakan atau intervensi yang mampu meningkatkan tahap penguasaan Jawi murid-murid. Yang kedua adalah guru sebagai pengkaji mengharapkan penerapan intervensi, iaitu teknik mudah Jawi kepada murid-murid tahun 5
supaya dapat meninggalkan kesan walaupun sedikit, kerana ia dapat meningkatkan motivasi murid dan guru. Kesimpulan yang ketiga yang dapat dibuat dalam hasil kajian ini adalah diharapkan hasil kajian penggunaan teknik mudah jawi ini dapat meningkatkan kemahiran mengeja, menulis dan membaca jawi dalam kalangan murid tahun 5. Melalui pendekatan praktikal yang digunakan dalam teknik ini, murid-murid dapat mengenali huruf-huruf jawi dengan lebih cepat dan tepat. Dan yang terakhir, dengan menggunakan pendekatan yang interaktif dan melibatkan bahan-bahan bantu mengajar yang menarik ini, murid-murid menjadi lebih berminat untuk membaca dan memahami teks jawi. Teknik ini juga diharapkan dapat mendorong murid-murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti membaca jawi. Okey, sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.